Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Saya Dr. Asnah Turan. Saya bekerja sebagai pensyarah dalam bidang pendidikan khas di Fakulti Pendidikan UKM. Saya juga ada 3 orang anak, 2 orang mengalami autism. Jadi saya banyak menjalankan penyelidikan dalam bidang autism dan mendidik anak saya. Jadi saya nak kongsi ilmu mengenai autism dengan ibu bapa. Saya rasa kan antara soalan yang pertama muncul di kepala, di minda ibu bapa adalah apa tu intervensi awal. Sebab bila anak disahkan mengalami autism, mesti ada orang yang berkata kepada ibu bapa, anak engkau tu kena buat intervensi awal. Anak engkau tu kena buat intervensi awal. Apa benda intervensi awal tu? Jadi saya nak jelaskanlah. Untuk makluman, PhD saya adalah dalam bidang intervensi awal. My PhD is in early intervention, and I think I'm the only person with a PhD in early intervention in Malaysia. Intervensi awal tu sebenarnya adalah sebarang bantuan, sebarang sokongan, sebarang perkhidmatan yang diperlukan oleh anak-anak istimewa yang muda, selalunya dalam 6 tahun ke bawah, 6 tahun dan ke bawah macam tu. Okey, jadi terapi ke, pendidikan ke, bantuan ke, ini semua di bawah payung intervensi awal. Contohnya, kalau anak tu tak boleh bertutur, maka anak tu perlukan terapi pertuturan ataupun speech therapy. Kalau anak tu ada masalah dengan rutin seharian dia, mungkin ada masalah behavior ke, masalah tingkah laku, mungkin ada masalah nak pakai baju ke, masalah nak mandi ke, masalah nak duduk makan ke, apa-apa masalah dengan rutin harian, anak memerlukan terapi cara kerja ataupun dalam bahasa Inggerisnya occupational therapy. Dan anak mungkin memerlukan rawatan perubatan, memerlukan perkhidmatan psikologis kan. Jadi apa keperluan anak tu? Terapi ke, pendidikan ke, pendidikan awal kanak-kanak. Sebab kalau kita bagi terapi tetapi anak tak ada pendidikan awal, nanti tak berkembang pula kemahiran sosial anak kan. Walhal kita tahu bahawa autism ni dia punya isu utama dia adalah interaksi sosial dan komunikasi sosial kan. Interaksi sosial dan komunikasi sosial. Jadi kalau kita tak bagi dia peluang untuk berinteraksi dengan rakan sebaya, tak berkembang juga kemahiran-kemahiran ni. Jadi apa saja perkhidmatan, terapi, pendidikan yang diperlukan oleh anak istimewa, itu dikenali sebagai intervensi awal. Apa beza antara terapi dan intervensi awal? Terapi ni dia lebih fokus kepada apa isu anak tu. Tetapi intervensi awal dia melihat bukan saja anak, tetapi dia melihat kepada ibu bapa, dia melihat kepada keluarga. Contohnya, anak tu ada adik yang lain. Jadi macam mana penerimaan adik itu dengan anak tu? Adakah si adik-beradik tu rasa tersisih sebab mak bapak asyik bagi fokus kepada anak yang ada autism? Jadi itu pun intervensi awal akan lihat. Tetapi yang paling besar sekali, intervensi awal hampir 50% adalah fokus kepada pemerkasaan ibu bapa ataupun parent empowerment. Jadi bidang intervensi awal ni percaya bahawa kita tak boleh hanya fokus kepada anak. Kalau kita fokus kepada anak sebagai terapis lah kan, kita ajar dia toilet training, kita ajar dia macam mana nak duduk makan, kita ajar dia macam mana nak berkomunikasi dan sebagainya, tetapi kita tak mempersiapkan mak bapaknya. Contoh kan, anak tu datang terapi katakanlah seminggu sekali 45 minit, tetapi luar daripada terapi tu, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, anak tu bersama ibu bapa. Jadi kalau intervensi awal, dia kena melihat kepada ibu bapa ni tahu tak apa dia nak buat. Ibu bapa ni faham tak apa isu anak dia. Yang anak dia tak tidur sampai pukul 2-3 pagi, dia tahu tak apa
apa yang menyebabkan anak dia tak tidur. Dan kalau dia tahu apa yang menyebabkan anak dia tak tidur, dia tahu tak apa yang dia perlu buat untuk bantu anak dia. Jadi itu dia. Jadi intervensi awal ni bukan saja fokus kepada anak, tapi fokus kepada ibu bapa, macam mana nak bagi ilmu kepada ibu bapa, dan juga bagaimana nak buat ibu bapa tu rasa macam dia mampu nak menjadi ibu atau bapa yang terbaik untuk anak dia. Jadi itu kita buat dalam intervensi awal. Jadi kalau yang menontonnya ibu bapa, kalau yang menontonnya cikgu, kalau cikgu ke ahli terapis yang menonton video ni, you need to start thinking about how do I make parents feel that they can cope with their children, with their child who's special, ataupun anak yang ada autism. Kalau tuan-tuan dan perempuan adalah ibu bapa, tuan-tuan dan perempuan tanya, oh itu ke intervensi awal? Apakah perkhidmatan yang aku perlukan daripada intervensi awal? Jadi you can ask yourself, sejak anak diagnose autism ni, saya dan suami asyik bergaduh saja. Bergaduh tentang duit ringgit, bergaduh tentang siapa nak jaga anak, bergaduh tentang saya patut berhenti kerja ke tidak. Jadi boleh pergi kepada marriage counselling, counselling perkahwinan. Jadi apa saja yang keluarga tu perlukan, kita cuba bantu. Kalau di Amerika Syarikat, keluarga yang tak ada rumah ke, keluarga yang gelandangan, intervensi, kalau dia ada anak istimewa, intervensi awal tu, perkhidmatan intervensi awal tu akan cover bantuan untuk connectkan dia, hubungkan dia dengan agensi-agensi yang boleh membantu dia dapatkan perumahan dan sebagainya. So intervensi awal ni adalah satu benda yang luas. Jadi tuan-tuan yang perempuan yang baru anak ada diagnosis dan baru dengar intervensi awal, saya nak bagi homework kepada tuan-tuan dan perempuan. Satu, dari segi anak, tuan-tuan dan perempuan rasa apa keperluan anak tuan-tuan dan perempuan? Katakanlah anak umur 2 tahun setengah. Apa isu yang dia hadapi? Ada masalah makan ke? Ada masalah tidur ke? Ada masalah asyik mengamuk, asyik merengek, asyik itu, asyik ini. Macam contohnya dulu anak saya yang sulung, kadang-kadang kami rasa bahawa apabila dia tidur saja barulah rasa boleh rehat sekejap. Masa tu tak ada handphone kan, boleh rehat sekejap, nak tengok TV ke, nak cuci rambut ke apa. Tapi masalahnya anak kami pada masa tu dia hanya tidur pukul 1 pagi, kadang-kadang 2 pagi dia baru tidur, kemudian pukul 5, 6 dah jaga. Nak tunggu dia tidur, nak kita berehat tu pun jenuh nak nunggunya kan. Jadi itu tuan-tuan dan perempuan, cuba fikirkan apa keperluan anak. Kalau nak komen, boleh komen kat bawah. Doktor, anak saya ada masalah tidur. Doktor boleh tak share macam nak buat? Doktor, anak saya ada masalah makan. Doktor, anak saya ni asyik berputar, ketawa sorang-sorang ke. Okay, komen kat bawah. Kemudian satu lagi homework adalah, apakah yang ibu dan bapa perlukan? Adakah maklumat mengenai autism? Adakah maklumat mengenai terapi-terapi? Adakah maklumat mengenai pendidikan awal? Saya nak hantar anak saya ke tadika mana? Dekat rumah saya ni tak ada pusat terapi. Yang ada hanya tadika-tadika. Saya bekerja, suami saya bekerja. Jadi anak perlukan childcare, nak letak kat mana? Okay. Ataupun kata, saya sebenarnya stres doktor, dekat luar saya nampak okey, tapi sebenarnya makan dalam. Saya rasa suami saya tak faham kebimbangan saya, tak faham tentang stres saya. Saya rasa macam nak lari, saya macam nak meletup. Okay. I don't know. So you know apa yang you perlukan sebagai ibu, sebagai bapa, dan apa yang anak you perlukan. Jadi saya tak nak cakap panjang. Jom insya-Allah dalam beberapa hari lagi saya akan buat lagi video, dan whatever information that you want, komen kat bawah. But while you wait for my next video, ambil sekeping kertas kosong, ambil pen dan tuliskan apakah, let's start with kebimbangan. Apakah kebimbangan anda mengenai anak anda? Apakah kebimbangan anda mengenai anda sendiri, mengenai pasangan dalam menghadapi isu anak autism ni? Sebab kadang-kala kita ni serabut otak. Nama pun serabut kan. Bila kita serabut ni kan, kita pun tak tahu apa yang menyerabutkan kita sebab terlalu serabut. Kita pun tak tahu. Jadi kadang-kadang ambil kertas, tulis
Pagi-pagi anak bangun mengamuk, saya pun tak tahu dia nak apa. Waktu makan, kalau pergi makan dekat luar, saya dengan suami tak boleh makan sebab anak akan guling-guling atas lantai. Right. Dan kalau kata nak mulakan diary pun lagi bagus daripada kertas. Ambil lah buku-buku simple-simple macam ni pun kan. Buku-buku simple. Satu hari tulis setengah muka surat. Apa yang membimbangkan anda, apa yang ni. Jangan fokus kepada yang negatif, yang positif pun kita fokus juga. Sebab kadang-kadang, katakanlah you tulis Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat, Sabtu Ahad tu ada lapang sikit lah, nak boleh tengok. Tiba-tiba as you read kan, bila kita baca balik, oh ini masalah ni. Masalah tu kan nampak jelas apa yang membimbangkan kita. Then kita boleh buat plan. Okay, anak aku ada masalah, tak nak duduk makan, fikir kita macam ni. Masalah aku dengan suami adalah komunikasi. Balik daripada kerja, dengan nak buat kerja rumah lagi, dengan nak tengok anak lagi, anak merakam lagi, apa lagi, saya dan pasangan tak ada masa. Nak bercakap pun tak ada masa. Balik ke rumah, all that we do is to survive saja. Okay, do all that. Okay, jadi saya summarize. Satu, saya dah jelaskan apa itu intervensi awal. Intervensi awal adalah apa saja perkhidmatan terapi pendidikan untuk anak yang ada autism dan juga sokongan, counselling, whatever untuk mak bapak. Itu definisi intervensi awal. Dan yang keduanya, saya minta tuan-tuan dan perempuan mula fikirkan apakah keperluan tuan-tuan dan perempuan. Kadang-kadang mak bapak autism ni pun pelik. Baru-baru ni saya tulis WhatsApp kepada seorang bapa tu. What do you want? Apakah keperluan anda? Dan dia jawab pada saya, Dr. Hasna, sekejap ya, saya fikir. Interesting. Okay, so that's your homework. Kita jumpa lagi dalam masa beberapa hari. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Take care. Jangan merayau.